Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rajib Yusri. Saya selaku pengarah bagi dalam pendek kumpulan kami ini. Nama saya Nurul Atirah binti Muhammad Zamri. Saya sebagai penulis skrip. Saya Nur Syazrina Awni binti Muhammad Samsuri dan saya merupakan jurukamera bagi tugasan pada kali ini. Nama saya Nur Atirah binti Rozali. Saya berperanan sebagai penyunting. Objektif video ini adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa penyalahgunaan dadah boleh membawa pada dalam kehidupan seseorang. Video ini mengisarkan tentang seorang remaja yang bernama Abu. Abu merupakan seorang anak tunggal kepada Hafiz dan Alia. Ibu bapa Abu berasal daripada Selangor, manakala Abu pula dilahirkan di Kelantan tetapi dibesarkan di Selangor. Sejak kecil lagi, beliau dijaga oleh seorang pembantu rumah tanpa kasih sayang oleh ibu bapanya dan beliau dibesarkan dengan suasana bandar. Kedua-dua ibu bapanya merupakan seorang usahawan yang berjaya. Kerana terlalu sibuk dengan kerjaya, mereka telah mengabaikan tanggungjawabnya terhadap Abu. Setelah Abu meningkat remaja, ibu bapa Abu makin tidak menghiraukan anaknya itu kerana merasakan anaknya telah dewasa dan mampu menjaga diri sendiri. Ibu bapanya terlalu sibuk dengan urusan kerja sehingga tiada masa bersama anak tunggalnya Abu. Walaupun hanya mempunyai seorang anak, ibu bapanya masih tidak dapat meluangkan masa dengan anaknya itu kerana sangat mementingkan urusan kerja mereka. Abu sering merasakan dirinya dipinggirkan dan tidak mendapat kasih sayang daripada ibu bapa. Dia memilih untuk lebih banyak menghabiskan masa bermain dalam komputer dan keluar bersama rakan-rakan. Akibat daripada kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa dan terpengaruh dengan rakan sebaya, Abu telah terjebak dalam melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah yang dilakukan oleh rakan-rakannya seperti menghisap rokok. Pada mulanya beliau hanya mencuba menghisap rokok, namun setelah dia dibiarkan sahaja oleh ibu bapanya yang tidak ada apa-apa tindakan yang dikenakan kepadanya, dia merasakan aktiviti yang dilakukannya itu berfaedah oleh kerana sedang menghadapi fasa remaja yang inginkan perkara-perkara yang lebih mencabar buat dirinya. Dia berani mengambil dan mencuba bahan yang terlarang iaitu dadah setelah merasa bosan dengan aktiviti menghisap rokok itu. Setelah mencuba bahan terlarang itu beberapa kali, dia telah menjadi ketagih dengan dadah tersebut sehingga merasakan dirinya seakan-akan tidak sempurna jika tidak diambil pada satu hari. Ini telah menyebabkan kehidupan Abu berubah secara mendadak dan lain daripada kehidupan sebelum mengenali dadah. Disebabkan terlibat dengan aktiviti dadah, hidup beliau seakan-akan tidak tentu arah dan tidak lagi seperti dahulu kala. Tiada lagi keceriaan dalam hidup beliau kerana masih lagi tidak sedarkan diri dan khayal dengan dadah. Apabila seseorang terlibat dengan kegiatan dadah, sudah pasti sukar untuk berubah kembali kepada jalan yang benar dan ingin hidup dalam keadaan normal seperti sebelum ini kerana ketagihan menyelubungi hidup mereka. Kesan daripada penyalahgunaan dadah telah menyebabkan Abu cenderung untuk terlibat dalam aktiviti jenayah di negara ini. Ini dapat dilihat apabila beliau yang sebelum ini baik dan menghormati ibunya, tiba-tiba berubah dengan memukul ibu kandungnya sendiri untuk mendapatkan wang bagi membeli bekalan dadah. Perubahan ini terjadi kerana beliau tidak sedarkan diri dan tidak dapat mengawal dirinya sendiri kerana khayal dengan dadah. Abu berubah menjadi anak derhaka terhadap ibunya yang telah melahirkannya, membesarkannya dan menatangnya bagai minyak yang penuh. Keadaan menjadi lebih teruk apabila dia tidak dapat memenuhi keinginan dan nafsunya, menyebabkan beliau hampir sahaja membunuh ibu kandungnya sendiri. Disebabkan terjebak dengan pengambilan dadah, secara tidak langsung hubungan harmoni dalam keluarganya akan terjejas. Situasi ini telah menyebabkan kehidupan dalam keluarga Abu menjadi semakin huru-hara dan dihina oleh masyarakat.
Sebagai kesimpulan di sini, saya dapat pastikan kepada anda semua bahawa dadah boleh memberi kesan yang buruk kepada kehidupan seorang, seperti kehidupan Abu yang hancur dan musnah dengan sekelip mata sahaja, yang disebabkan oleh bahan yang diharamkan dalam Islam, iaitu dadah. Benar sekali apa yang diajar Islam yang mengharamkan dadah, kerana ianya boleh memudaratkan kehidupan orang di sekeliling kita ini. Kita dapat mengambil iktibar daripada kisah keluarga Abu supaya keluarga kita semua tidak terlibat dalam penyalahgunaan dadah dan dapat hidup dengan aman damai. Semua pihak haruslah memainkan peranan masing-masing bagi memastikan penyalahgunaan dan aktiviti dadah di negara kita, khususnya dalam kalangan remaja, dibanteras dan ditangani dengan tegas agar ini dapat dibendung dari awal. Daripada kisah keluarga Abu tadi, ibu bapa haruslah memberikan kasih sayang dan meluangkan masa yang cukupnya kepada anak-anak mereka. Tak kira apabila anak sudah remaja, kerana fasa remaja inilah ibu bapa harus mendidik dan mengajar mereka dengan perkara-perkara yang betul, agar diri mereka ini tidak terpesong dan mudah terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya mereka yang mengajar mereka perkara-perkara yang tidak faedah, seperti melakukan vandalisme, menghisap rokok, menghisap dadah dan sebagainya. Akhir kata, ibu bapa harus pandai memainkan masa antara urusan kerja dengan masa bersama anak-anak mereka, agar mereka ini diberi kasih sayang dan perhatian secukupnya, supaya menjadi orang yang berguna pada masa akan datang buat negara